Assalamualaikum dan selamat pagi. Kumpulan kami akan membentangkan strategi pelaksanaan KIK iaitu keberkesanan sistem pengurusan pentadbiran di Jabatan Tanah dan Survey Muka. Tugasan ini mempunyai senarai butiran seperti yang berikut. Pengenalan organisasi, kaedah diagnosis, perincian diagnosis, proses analisis data, ejen transformasi, cadangan intervensi, serta halangan-halangan perubahan, tindakan untuk mengatasi halangan perubahan dan kesimpulan secara keseluruhan. Latar belakang organisasi. Cawangan Jabatan Tanah dan Survey Muka ini bertanggungjawab dalam urusan memproses, pengurusan, pengekalan data spasial dan menyimpan data untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan survey bagi daerah kecil yang berada berhampiran dengannya. Selain itu, jabatan ini juga mempunyai objektif yang tersendiri iaitu untuk memelihara dan mengurus data untuk membantu pentadbiran tanah yang sistematik dan lebih efisien. Seksyen utama untuk melancarkan pentadbiran. A. Seksyen geodetik. B. Seksyen projek survey. C. Seksyen kartografi. D. Seksyen fotogrametri dan E. Seksyen fotolito. Tugasan ini mempunyai 3 kaedah diagnosis iaitu organisasi, kumpulan dan individu. Kaedah diagnosis pertama yang kami gunakan dalam tugasan kumpulan ini adalah melalui kaedah temu bual. Kami telah menemu bual salah seorang wakil kaki tangan Jabatan Tanah dan Survey Muka iaitu Cik Nur Suryati binti Yaman. Temu bual ini membolehkan kami untuk mendapatkan informasi bagi mengukuhkan lagi hasil dapatan kajian soal selidik kami pada kemudiannya. Melalui temu bual ini, kami mampu mengenal pasti kelemahan dari aspek kualiti kerja yang mengundang kepada kemuskutan motivasi di kalangan pekerja dan kelemahan sistem dalam organisasi Jabatan Tanah dan Survey Muka. Melalui temu bual ini juga, kami boleh mengetahui sejauh manakah KIK ini mampu mengubah motivasi pekerja mereka dan faktor mengapa motivasi kerja ini terganggu dan apakah berkaitan di antara motivasi terhadap budaya kerja yang berbeza antara satu sama lain serta pendapat responden terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh kaki tangan yang motivasi kerjanya merosot. Maka, dengan kaedah ini dapat membantu kami untuk memahami secara lebih mendalam terutamanya pada diagnosis peringkat organisasi, kumpulan, individu secara keseluruhannya. Kaedah seterusnya yang diguna pakai bagi mengumpul data dan maklumat adalah kaedah secara soal selidik. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling popular kerana kita dapat memahami bagaimana sesebuah organisasi itu berfungsi dan seterusnya menilai kepada permasalahan serta isu yang akan timbul di jabatan. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data-data adalah dengan borang soal selidik. Soal selidik ini dibuat dalam bentuk Google Form dan telah diakhirkan kepada beberapa individu pekerja di Jabatan Tanah dan Survey Muka melalui link yang telah diberikan. Soal selidik ini disediakan bagi merangkumi keseluruhan elemen diagnosis yang meliputi pelbagai ruang lingkup kerja serta persepsi responden terhadap Jabatan Tanah dan Survey. Asalkan rajah diagnosis di peringkat organisasi, ia terbahagi kepada 3 bahagian iaitu input, komponen reka bentuk dan output. Pada bahagian input, ia menerangkan tentang persekitaran kerja dan persekitaran umum. Manakala pada bahagian komponen reka bentuk, ia terdiri daripada teknologi, sistem sumber manusia, struktur, strategi dan budaya. Pada bahagian ketiga pula, iaitu output, ia meliputi keberkesanan organisasi. Dalam diagnosis di peringkat organisasi ini, kumpulan kami telah menstrukturkan mengikut setiap komponen reka bentuk diagnosis yang diperlukan seperti teknologi, sistem sumber manusia, struktur, strategi,
dan budaya. Teknologi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana sesuatu kerja dalam sesebuah organisasi ini dilaksanakan. Manakala dalam sistem sumber manusia, ia merangkumi segala tindakan organisasi yang meliputi proses penyelenggaraan, merekrut pekerja berdasarkan kelayakan, ganjaran dan pencapaian, penilaian prestasi, kebajikan serta program pembangunan sosial pekerja melalui latihan dan program motivasi seperti KIK. Apa yang dimaksudkan dengan struktur di sini pula ialah sumber-sumber organisasi seperti pekerja, kewangan, peralatan dan sebagainya. Struktur ini juga merangkumi apa yang dilakukan oleh setiap unit dalam sesebuah organisasi. Komponen strategi pula merujuk kepada bagaimana sesebuah organisasi itu menggunakan sumber yang dimiliki untuk berdepan dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Misalnya ialah seperti misi organisasi, iaitu di mana ia merupakan matlamat yang perlu dicapai dalam organisasi. Komponen yang terakhir adalah dari aspek budaya. Budaya menggabungkan semua elemen yang telah dinyatakan. Budaya boleh dimaksudkan dengan andaian asas nilai yang dipegang oleh anggota organisasi, norma-norma dalam tingkah laku mereka dan juga artifak-artifak di segenap organisasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dayang Kumas Afila binti Awangku Syahminan dari PES UUM Sibu Sarawak. Hari ini saya akan meneruskan perbentangan pada slide iaitu diagnosis di peringkat kumpulan. Okey, sebelum itu saya akan terangkan apa maksud kumpulan. Okey, kumpulan adalah sebuah jabatan, bahagian atau unit dalam sesebuah organisasi. Kumpulan juga bermaksud sesebuah pasukan kerja, kumpulan-kumpulan pekerja atau jawatan-jawatan kuasa yang membentuk dalam organisasi. Okey, kita lihat gambar rajah pada slide tersebut. Kita tengok pada komponen reka bentuk, ada 5 komponen reka bentuk yang perlu dititik beratkan, iaitu yang pertama kejelasan matlamat, fungsi pasukan, norma kumpulan, dan komposisi pasukan dan struktur tugas. Slide seterusnya adalah jadual 2.0 perincian diagnosis peringkat kumpulan. Ini adalah senarai soal selidik yang telah kami jalankan kepada beberapa responden yang bertugas di Jabatan Tanah dan Survey Muka. Okey, ini adalah 5 elemen dalam reka bentuk diagnosis. Okey, yang pertama adalah fungsi kumpulan. Apa yang kita nak kaji dalam fungsi kumpulan? Kita nak lihat sejauh mana kumpulan itu berfungsi dengan baik bagi mencapai matlamat kumpulan. Dan apa yang kita nak nilai di sini juga adalah kualiti perhubungan, iaitu sejauh manakah ahli-ahli sesuatu kumpulan itu bekerjasama dalam sebagai sebuah pasukan. Okey, kita nak lihat sama ada berlakunya konflik atau persaingan sesama mereka. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada struktur tugas. Okey, pada struktur tugas pula kita nak mengkaji bagaimana tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota-anggota kumpulan tersebut distrukturkan atau diselaraskan antara satu sama lain. Okey, yang ketiga adalah kejelasan matlamat. Kejelasan matlamat ini, kumpulan kami ingin melihat sama ada anggota dalam kumpulan tersebut memahami atau tidak dengan jelas matlamat unit organisasi mereka. Yang keempat adalah norma kumpulan. Okey, pada norma kumpulan pula kita nak melihat perkaitan bagaimana anggota kumpulan tersebut percaya serta bertindak terhadap satu standard prestasi yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. Dan yang terakhir adalah komposisi kumpulan. Komposisi kumpulan pula kita nak melihat setiap kumpulan adalah terdiri dari gabungan beberapa individu. Jadi oleh yang demikian, responden-responden ini akan mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza antara satu sama lain, seperti usia, jantina, kelayakan akademik dan bangsa. Okey, slide yang seterusnya kita lihat pada perincian peringkat individu. Ini adalah gambar rajah untuk peringkat individu. Okey, di sini ada 5 komponen reka bentuk, iaitu kepelbagaian kemahiran, autonomi, maklum balas keputusan, signifikasi tugas dan identiti tugas.
Okey, slide yang seterusnya kita lihat pada jadual 3.0 iaitu diagnosis peringkat individu. Ini adalah senarai soal selidik yang telah kami laksanakan kepada responden. Okey, di sini kita mengkaji 5 elemen iaitu yang pertama adalah identiti kerja. Okey. Dalam identiti kerja, kita nak melihat sejauh manakah seseorang individu itu merasakan dirinya terlibat atau bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukannya. Seterusnya kita lihat pada signifikasi kerja. Signifikasi kerja ni kita nak lihat adakah individu tersebut merasai bahawa pekerjaan yang dilakukannya itu sangat penting serta memberi impak kepada orang lain. Yang elemen yang ketiga adalah dari segi kemahiran. Okey, dalam aspek kemahiran pula kita nak melihat apakah jenis-jenis kemahiran yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut. Adakah individu tersebut mempunyai satu jenis kemahiran saja atau berbagai jenis kemahiran? Okey, adakah kemahiran yang berbagai itu menyebabkan seseorang pekerja itu berasa lebih bersemangat untuk bekerja? Dan seterusnya adalah elemen autonomi. Okey, pada elemen autonomi pula, kita nak lihat sejauh manakah seseorang individu itu mempunyai kebebasan untuk bertindak serta menguasai bidang tugasan tanpa kawalan dari pihak atasan. Dan yang terakhir adalah komposisi kumpulan. Dalam komposisi kumpulan pula, kita nak melihat bagaimanakah seseorang individu itu dinilai pencapaian atau prestasi mereka. Adakah mereka mengetahui tentang penilaian yang diberikan kepada mereka? Seterusnya kita lihat kepada proses analisis data. Kumpulan kami menggunakan dua kaedah analisis data, iaitu yang pertama adalah kaedah kualitatif, iaitu di mana kami menjalankan temu bual bersama salah seorang wakil kaki tangan yang bekerja di Jabatan Tanah dan Survey bagi mendapatkan maklumat serta membantu kami dalam merumuskan isu yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Kaedah yang kedua yang kami guna adalah kaedah kuantitatif. Okey, kami menggunakan soal selidik menggunakan aplikasi Google Forms secara atas talian. Okey, slide seterusnya adalah jadual mengenai latar belakang responden Jabatan Tanah dan Survey Muka. Okey, di sini apa yang kami dapat rumuskan. Okey, dari hasil soal selidik yang telah kami dapat, terdapat 66.7% responden di kalangan lelaki dan 33.3% di kalangan perempuan. Dan kita lihat pula pada kategori umur, okey, 41.6% ya berumur 20 hingga 29 tahun dan 83.3% responden berbangsa Melanau. Dan pada kategori perkhidmatan pula, tahun perkhidmatan kita lihat pada 58.3% responden mempunyai pengalaman bekerja dari 7 tahun ke 10 tahun. Dan kita lihat pula pada kategori pendidikan mereka. Okey, 33.3% responden berpendidikan diploma. Dan kita lihat pada kategori julat gaji mereka, iaitu sebanyak 75% responden mempunyai julat gaji di antara 1,001 hingga 3,000. Okey, itu sahaja perbincangan saya pada hari ini dan perbincangan akan diteruskan oleh sahabat saya Awang Muhammad Pakar. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita lihat kepada hasil maklum balas daripada organisasi Jabatan Tanah dan Survey Muka. Okey, secara keseluruhannya 75% bersetuju sekiranya pelaksanaan program KIK ini diteruskan pada setiap tahun. Ianya hasil daripada maklumat juga kami mendapati bahawa sebanyak 41.6% kaki tangan Jabatan Tanah dan Survey Muka bersetuju sekiranya program ini menyediakan lagi banyak aktiviti atau inisiatif dalam mempertingkatkan kualiti mutu kerja bagi mencapai matlamat organisasi seiring dengan hasrat organisasi itu.
Herita Liza pada 2014 dalam utusan podium menyatakan bahawa idea pengemal KLK ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja dan mampu juga memuaskan hati pelanggan. Okey, di sini setelah kita melihat di Jabatan Tenaga Survey di muka ini, ianya menjadi semakin efisien dan mampu memberi perkhidmatan dan kurang mengalami masalah dalam organisasinya apabila AKK diadakan. Dan juga seterusnya kita boleh lihatlah transformasi yang boleh kita lihat untuk sektor ini, iaitu sebagai contoh kita memberi ganjaran dan imbuhan. Okey, kita adakan anugerah perkhidmatan cemerlang. Itu memang ada yang berlakukan, dan juga kita boleh lakukan juga ialah hari ataupun bulan pekerja cemerlang setiap bulan. Kita memilih dan kita gila-gilakan. Kita beri peluang kepada mereka-mereka yang layak dan berpotensi untuk naik pangkat ataupun yang telah melakukan tugas dengan baik pada masa akan datang. Dan juga seterusnya tentang jenis kerja. Tidak semua kaki tangan di pelbagai organisasi suka pada kerja-kerja yang diberikan. Kita telah menggaji bahawasanya penjawat awam, jawatan rendah lah lebih-lebihnya lagi, tidak mempunyai pilihan untuk tidak terhadap setiap arahan yang diberikan oleh pegawai mereka atau pihak atasan lah, lebih senang lagi dikatakan. Okey, oleh kerana itu kita melihatkan mereka sebenarnya mahir untuk melakukan dan boleh dikatakan adalah pakar dalam tugas yang telah diberikan. Okey, di sini kita lihatlah sebagai contoh, mereka berada di satu tempat terlalu lama. Sebab itu KLK perlu dekat. Sebab kita untuk memberi peluang dan ruang kepada mereka. Dan seterusnya, isu sumber manusia. Jika kita melihat daripada aspek sumber manusia di Jabatan Tenaga Survey muka, kita melihatkan tentang kedudukan mereka. Mereka senang di sana. Sebagai contoh, kita telah buat kajian kan tadi. Okey, sesiapa yang telah bertugas selama 10 tahun di Jabatan Tenaga Survey muka selama 10 tahun. Okey, apa disebabkan mereka senang dan suka duduk di sana lama? Disebabkan oleh kerana infrastruktur yang lengkap, kemudahan kediaman yang lengkap, dan suasana kerja yang kondusif. Misalnya mereka senanglah, okey, mudah pergi akses ke tempat kerja, dan lebih-lebih lagi mereka sebenarnya juga adalah orang di tempat itu. Kita lihat tahap organisasi pula. Tahap organisasi seperti yang telah dijelaskan, sebarang tindakan organisasi dalam melakukan intervensi boleh memberi kesan secara keseluruhan. Itu dari segi kesan kepada individu, perkumpulan, golongan atasan, bawah, rendah, tinggi, ataupun semuanya lah yang berada dalam organisasi itu. Okey, oleh kerana demikian, perkara ini memerlukan ejen perubahan agar sistem kerja lebih bersistematik dan holistik pada masa akan datang. Itu perlu. Okey, ini intervensi, minta maaf ya, yang telah dicadangkan Jabatan Tenaga dan Survey muka yang kami telah cadangkan ialah dalam penilaian khusus secara berterusan kepada kaki tangan Jabatan Tenaga dan Survey, Jabatan Tanah dan Survey, minta maaf. Dan bukan hanya menumpukan kepada kaki tangan sama. Kita beri peluang kepada unit-unit lain. Sebagai contoh di unit itu ialah sebagai contoh, okey, orang bahagian ukur dan pemetaan boleh belajar bahagian sistem perikatan ataupun menulis ataupun hadir meeting atau mesyuarat dan sebagainya. Mereka harus belajar, dan kemungkinan boleh kita bagikan kursus komunikasi atau pengucapan awam, dan kita boleh menerangkan apakah itu organisasi dalam Jabatan Tenaga Survey itu. Di sini saya ingin menyatakan beberapa perkara halangan-halangan perubahan. Okey, sebagai contoh, halangan-halangan yang ada pihak kami telah lihat di dalam Jabatan Tenaga dan Survey ialah kurangnya latihan secara berterusan menyebabkan timbul permasalahan kerana kita tidak mahir untuk mengendalikan sistem yang ada. So sekarang ini zaman teknologi. So perlu perkara-perkara atau teknologi itu di-update. So pihak kami mencadangkan bahawasanya
pihak pekerja-pekerja Jabatan Television harus diberikan khusus secara berterusan lah, bukan hanya pada setahun 2 tahun, tetapi secara berterusan. Okey, perkara ini juga menghalangkan individu lah, kita lihat kepada individu. Sebab apabila kita melihat individu, kita boleh mengatakan mereka tidak mahir dalam sistem yang ada, yang baru, dan boleh mengakibatkan kerugian kepada mereka. Sebab sistem yang sedia ada yang baru ini sebenarnya memudahkan, bukan menyusahkan. So kita bagilah perawatan khusus dan beri itu. Okey, kelemahan lainnya ialah satunya tentang projek. Okey, peruntukan projek yang amat kurang. Mereka kadang-kadang boleh dikatakan apabila melakukan sesuatu projek ataupun program, terlalu sedikit peruntukan yang diberikan. Sekarang sampai tidak mencukupi untuk untuk mempertingkatkan diri mereka. Lebih lagi sebagai contohnya tentang komputer lah, komputer, alat-alat gadget yang berkaitan dengan tugasan mereka seharian. Okey, kita tengok lagi pula dengan dalam peringkat kumpulan lah. Okey, kalau ke peringkat kumpulan di mana mereka susah berkomunikasi di antara satu sama lain, sebab ada setengahnya mahir, ada setengahnya tak mahir. So apabila mereka bercakap ataupun mengeluarkan pendapat mereka, ada yang masih lagi di takat yang lama dan ada yang baru, dan sepatutnya mereka berbincanglah di antara satu sama lain lah, untuk mempertingkatkan dan interaksi di antara berkumpulan harus dilakukan. Dan juga itulah sebabnya kita kalau mencadangkan pihak JTS untuk melakukan khusus-khusus secara berkumpulan ataupun team building lah, boleh dikatakan team building. Ini bagi memastikan kelancaran dalam penggunaan sistem tersebut, terutamanya melibatkan projek pembangunan lah. Sebab kita sekarang dah maju ke era baru, era digital dan era globalisasi. Semua benda di hujung tangan. So kita patut berubah, dan mereka pun patutnya telah dapat menerima lah kenyataan bahawasanya teknologi adalah penting untuk masa akan datang, dan demi tugas harian mereka juga. Kesimpulan yang dapat kita ambilkan dalam di sini lah, okey, saya mau kawankan sahabat-sahabat saya lah, kita boleh merumuskan bahawasanya keperluan organisasi ini amat penting pada masa akan datang, disebabkan kita ingin melihat organisasi itu berdiri kukuh dan megah, dan boleh dan mampu mencapai ataupun mampu melawan cabaran-cabaran daripada di luar sana, dan mereka boleh berdiri dengan sendirinya dengan kerjasama lah dari pihak atasan, bawahan, secara berkumpulan, individu dan sebagainya. Selain itu, daripada kaedah diagnosis ini juga faktor-faktor seperti ganjaran, imbuhan, gerak kerja dan isu semua manusia perlu dititikberatkan. Ini disebabkan kita pun tengok kalau dilihat daripada hierarki kehidupan adalah keselamatan dan macam-macam lagi adalah penting untuk individu itu. Tanpa ada individu, maka tidak ada sebuah organisasi. Tanpa ada berkumpulan, tidak ada organisasi itu wujud. Okay? So, apa utama ialah kita harus menyediakan peluang latihan dan kenaikan pangkat ataupun ruang dan peluang mereka untuk belajar dan mempertingkatkan kemahiran. Dan kita pun jangan hanya di takat satu tempat saja. Kalau boleh, biarlah terus maju ke hadapan, bukannya mundur ke belakang. Dan teknologi baru harus dipelajari dan harus diberi peluang untuk, maksud saya ialah pihak-pihak kaki tangan harus diberi peluang untuk belajar atau perkara-perkara baru, lebih lagi teknologi yang terkini untuk masa akan datang. Dan saya mewakili sahabat-sahabat saya ingin mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera, dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Sekian, terima kasih.